Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Muhammad Fakhruddin Syakir bin Muda. Saya telah diberi tugasan untuk menyebutkan ataupun menyatakan asbabun nuzul surah Al-Buruj. Sebelum saya menerangkan tentang asbabun nuzul dia, marilah kita sama-sama mendengarkan ayat Al-Quran yang akan saya pasangkanlah. Saya tidak bacakan sebab saya risau tajwid saya kurang memuaskan. Jadi saya Wait a minute. Who are you? بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sebelum saya menjelaskan lagi, surah Al-Buruj ini merupakan salah satu surah yang dikategorikan sebagai surah Al-Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di kota Mekah, ataupun surah ini juga ialah surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi itulah dia punya definisi surah dulu, ataupun sedikit biodata ataupun sedikit profil tentang surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj juga dia merupakan antara surah yang boleh dikatakan tidak panjang dan juga tidak juga terlalu pendek. Iaitu surah Al-Buruj ini mengandungi 22 ayat. 22 ayat. Sebelum itu mari kita sama-sama bacakan maksud daripada surah Al-Buruj. Maksud daripada surah Al-Buruj, demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang dan hari, yakni pembalasan yang dijanjikan, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di sekelilingnya,
sambil mereka melihat apa yang mereka katakan kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang beriman itu hanya beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji, Tuhan yang menguasai segala alam, langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Sungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab api yang kuat membakar kerana mereka tidak bertaubat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Sungguhnya azab Tuhanmu, yakni terhadap orang-orang yang kufur dan ingkar, amatlah berat. Sungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk dan mulanya, dan yang mengembalikannya, yakni hidup semula sesudah mati. Dari dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi, kemuliaan, yang berkuasa melakukan segala kehendaknya. Sudahkan sampai kepadamu, wahai Muhammad, perihal kebinasaan yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Mereka itu ialah kaum Fir'aun dan Tahmud, kaum Nabi Saleh. Kaummu, wahai Muhammad, bukan sahaja menolak ajaranmu, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam mendustakan kebenaran. Sedangkan Allah dari belakang mereka melingkungi mereka dengan kekuasaannya. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara di sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Okey, apa yang saya dapat simpulkanlah daripada maksud daripada surah Al-Buruj ini ialah Allah melaknat, iaitu kaum-kaum yang pada zaman Nabi tersebut mereka menggali parit yang boleh dikatakan dinamakan sebagai parit yang berapi lah, parit berapi, yang mana di dalam parit yang besar tersebut terdapat bahan bakar ataupun bahan bakarnya yang sangat besar lah untuk membakar orang-orang yang beriman. Itu orang kufur lakukan pada waktu dulu. Kemudian Allah menceritakan dalam surah Al-Buruj ini tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu, yang mana kaum-kaum mereka mengingkari ajaran apa yang disampaikan oleh Nabi mereka. Sebagai contoh oleh Nabi Saleh dan juga Nabi Musa, iaitu sebagai contoh Fir'aun, iaitu pada zaman Nabi Musa Allah tenggelamkannya, iaitu pada sewaktu Nabi Musa dikejar oleh kaum Fir'aun, Allah memberikan mukjizat atau mukjizat kepada Nabi Musa, iaitu baginda dapat membelah lautan menjadi dua. Dan setelah seluruh kaum yang beriman kepada Allah melintasi lautan tersebut, maka laut itu kembali semula dan menenggelamkan Fir'aun beserta kaum-kaumnya. Okey, saya akan membicarakan ataupun membincangkan tentang asbabun nuzul surah Al-Buruj ataupun sebab-sebab penurunan surah Al-Buruj. Sebab penurunan surah Al-Buruj ini sebenarnya tidak banyak. Yang pertama adalah iaitu membicarakan tentang orang-orang kafir yang menolak seruan para rasul. Maksudnya di sini menceritakan tentang kisah-kisah, bukan kisah lah, dia menceritakan tentang azab yang akan ditimpa oleh orang kafir sewaktu mereka mengingkari seruan ataupun perkara-perkara yang diajarkan oleh para rasul-rasul terdahulu. Sebagai contoh, pada dalam surah Al-Buruj ini dia ada menyebutkan tentang Fir'aun, tentang kaum Nabi Saleh. Itulah. Kemudian yang seterusnya pula adalah bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Ini tidak perlu dibincangkan banyak kerana seperti yang kita sedia maklum, sebagai seorang Muslim kita wajib percaya bahawa Allah itu adalah sosok yang paling berkuasa ataupun yang paling berkuasa, yang memang tidak ada duanya. Seterusnya iaitu syarat Allah kepada orang kafir Mekah, mereka akan ditimpa azab jika mereka tidak segera bertaubat. Maksudnya di sini Allah mengancam orang-orang kafir Mekah yang pada waktu itu menggali parit yang
saya tidak ingat apa gelaran kaum mereka dahulu atau parit mereka. Yang saya tahu pada waktu itu mereka menggali parit yang mana mereka menggunakan untuk membakar orang-orang yang beriman kepada ataupun orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mereka melakukan perkara itu bukan kerana mereka merasa marah, bukan juga kerana mereka ingin tapi mereka melakukan itu hanya kerana ingin memuaskan hati mereka ataupun ingin menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir pula adalah jaminan terhadap kemurnian Al-Quran. Maksudnya di sini Allah menjamin bahawa Al-Quran ini seperti yang kita sedia maklum, bahawa Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab ataupun mashuf yang akan dijaga hingga hari akhirat, yang mana tidak akan terdapat sebarang perubahan di dalamnya. Sebagai contoh macam kitab Taurat, Injil ataupun Injil yang mana sekarang dikenali sebagai Bible, yang mana Bible pada waktu sekarang ini terdapat banyak perubahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Jadi Allah menjamin bahawa Al-Quran ini adalah sebuah kitab ataupun mashuf yang akan sentiasa terpelihara dan tidak akan diubah ataupun digubah oleh mana-mana manusia. Itu jaminan Allah yang Allah letakkan pada surah Al-Buruj tersebut. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.